you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah. تبعني من حفظه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita dalam kelebihan fadilah berzikir ataupun kalimah la ilaha illallah. Muka surat 636. Di dalam hadis, siapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk syurga. Diisyaratkan dalam bacaan atau ucapan itu keikhlasan, dan tidak akan terjadi keikhlasan itu kecuali jika kalimat itu dapat menahannya dari pelanggaran dosa. Sebab bila tidak dapat menahannya dari dosa, maka bukan ikhlas. Dan bacaan itu hanya pinjaman sementara yang akan ditarik sewaktu-waktu sehingga lepaslah kalimah itu daripadanya. Sambungan daripada kuliah kita yang pada hisab kita ini. Jadi dikatakan oleh pengarang Abu Lais As-Samarqandi, dikata ada lagi di dalam hadis menyatakan sesiapa yang membaca kalimah ini, kalimah la ilaha illallah, dengan ikhlas pasti masuk syurga. Jadi dengan ikhlas dikata dengan disyaratkan dalam bacaan, dalam ucapan itu, dan tidak akan terjadi keikhlasan kecuali jika kalimat itu dapat menahan daripada pelanggaran dosa. Maknanya bagi orang yang mengucap dan kita yang menyebut kalimah la ilaha illallah, tidak berfaedah ucapan itu dan tidak boleh menjadikan ia untuk masuk syurga jika dia melanggar, melakukan dosa-dosa kepada Allah. Jadi sebab itu kita kena memelihara daripada melakukan pelanggaran. Jadi mungkin timbul persoalan pada kita, tuan. Kita tak lepas, tak sunyi daripada dosa. Jadi dalam bab dosa ni ada dosa yang dilakukan secara dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dan dosa itu pula ada dosa kecil, ada dosa besar. Jadi dosa-dosa besar ni yang mana kita sedia maklum, seperti yang mana berzina, minum arak, berjudi, bunuh orang, temu nasib, sembah berhala. Ini dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa kecil ni hak yang kita berlaku, hak lain-lain ni. Jadi sebab itu dalam dosa ni kita kena iringi dengan
kehidupan kita dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebab kita bukan di kalangan yang manusia biasa. Jadi bila manusia biasa tak sunyi di hidup kita daripada melakukan dosa, maka perbanyakkan istighfar itu yang kita telah baca dalam bab yang telah lalu, bahawa suruh kita beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya dalam hari-hari yang kita melakukan dosa, daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, malam sampai pagi besok pula. Jadi kita nak iringi dengan berbanyakkan istighfar kepada Allah, mohon keampunanlah kepada Allah banyak-banyak. Di samping itu, kita cuba dan sedaya upaya kena memelihara diri kita, menahan diri kita daripada melakukan dosa-dosa dalam hidup ini. Itu merupakan jihad kita, jihad kita dalam melawan hawa nafsu kita sendiri, supaya kita tidak melakukan di atas dosa-dosa yang hari-hari itu dapat kita buktikan. Jadi dengan keikhlasan kalimah itu, orang yang dikatakan mengucap dengan keikhlasan dan tidak akan terjadi keikhlasan itu kecuali jika kalimah itu dapat menahan daripada pelanggaran dosa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah. Sebab bila tidak dapat menahan daripada dosa, dia kata maka bukan ikhlas. Bukan ikhlas mengucap kalimah itu. Dan bacaan itu hanya pinjaman sementara yang akan ditarik sewaktu-waktunya sehingga lepas kalimah itu daripadanya. Jadi kita kena ingat juga bahawasanya kehidupan kita tu dengan Allah bagi mengucap tu merupakan kalimah yang sementara. Dia tak akan kekal sampai masa Allah akan tarik balik, ambil balik. Jadi bila Allah tarik balik, jadi kalimah ini akan hilang daripada kita, maka kita pun akan menemui ajal insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kita menjaga diri kita sentiasa daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan dosa, pelanggaran diri kita. Dan ingat, dengan beristighfar kepada Allah hari-hari, mudah-mudahan Allah pelihara dan ampunkan dosa-dosa kita. Dan kita juga pelihara agar kalimah la ilaha illallah tidak rosak dalam kehidupan kita, ataupun ianya ditarik balik ketika sampai saat yang mana Allah menentukan kita akan dimatikan oleh Allah. Jadi dia benda ni bersifat sementara, dia tak kekal. Kemudian kata Abu Lais lagi, manusia dalam hal iman ada dua perkara. Ada yang imannya pemberian, dan ada yang pinjaman. Adapun iman pemberian, maka imannya dapat mencegah daripada perbuatan dosa dan menggemarkan berbuat taat. Sebaliknya yang iman hanya pinjaman, maka tidak dapat mencegah daripada dosa dan tidak mendorong untuk berbuat taat, sebab ia tidak memiliki segala yang dipinjam. Bagi pandangan ulama pengarang kitab ni, Syekh ni Abu Lais, dia kata manusia dalam iman ni ada dua perkara. Ada iman yang pemberian, maknanya Allah beri kepada dia, dan satu lagi iman tu pinjaman. Jadi iman yang diberikan oleh Allah itu adalah iman yang kekal, sebab dia boleh buat taat kepada Allah, boleh buat ibadat, boleh buat ketaatan. Ini iman yang diberikan oleh Allah. Sebab itu bila iman dicampak ke dalam hati seseorang, maka dia tidak ada satu kuasa yang boleh dapat merubahkan akan keadaan. Kita boleh baca lah dalam kisah para sahabat, kehidupan di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana iman yang hak. Dalam kitab apa nama, kitab bab tauhid, dia kata iman yang hak, iman yang benar. Jadi macam mana susah, macam mana derita pahit, macam mana pun dia tak tinggalkan kalimah tu daripada hidup dia. Sampailah orang kata
dia cabut nyawa pun. Itulah kedudukan iman yang diberikan yang hak, yang benar. Dia tak lari, dia tak tinggalkan. Walaupun dia asak, kalau kita tengok dalam sejarah para sahabat, diseksa, dilakukan berbagai-bagai dalam kehidupan mereka ketika di Mekah dulu. Namun iman yang diberikan Allah secara hak tadi ni tidak berjaya diubah oleh pihak musyrikin. Ada yang sempat hijrah dengan Nabi ke Madinah, ada yang tak sempat hijrah ke Madinah, mati dikerjakan oleh pihak kafir Quraisy di kota Mekah. Itulah dengan iman yang dikatakan yang dapat mencegah daripada perbuatan dosa. Dan mereka sentiasa gemar tekun berbuat ibadat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata juga seorang ulama kita yang terkenal, almarhum Syekh Abdullah Nasir Alwan, ditonton boleh rujuk dalam kitab karangan dia, kitab Tarbiyatul Al-Walad fil Islamiyah, jilid yang pertama. Dia ada 2 jilid ni. Dia kata dalam pendidikan ini memerlukan soal iman ni, bila kita lihat iman, ketakwaan, dia memerlukan kepada pendidikan rohani. Bagi dua, jasad dan juga rohani. Pendidikan rohani ini dia kena dididik dalam jiwa supaya anak-anak dan diri kita sendiri ada sifat ketakwaan kepada Allah. Jadi merujuk kepada Quran dan hadis. Jadi ulama menekankan supaya kita kena tanam pendidikan dalam rohani, ketakwaan kepada Allah. Jadi bila dia mari sifat takwa kepada Allah ni, dia akan rasa satu perasaan gerun dan takut. Itu disebut yakhshallah. Dia rasa takut kepada Allah. Kalau iman yang tak benar ni, iman yang main-main, maka kata iman yang sambil lewa ni, dia tak rasa yakhshallah, dia tak takut kepada Allah. Jadi bila tak takut kepada Allah, itulah yang akan membawa, mendorong nafsu jahat, meruntun kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tu dia kata contoh berlaku di zaman dulu yang dicerita dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seorang peniaga kain baju. Jadi dia kata si hamba Allah ni meniaga sampai satu hari dia tinggalkan kain baju ni kepada pembantu dia, kedai dia. Dia pergi solat, dia sembahyang. Datang seorang pembeli, mari di kedai dia, dia kata saya nak beli baju yang harganya 400 dirham. Jadi pembantu dia pergi ambil baju bagi. Ni dia kata baju yang harga 400 dirham. Jadi pembeli ni pun ambil balik. Dalam perjalanan balik berselisih dengan tuan kedai tadi balik daripada masjid. Dia pun tengok. Dia kata kamu beli di mana? Dia kata saya beli di kedai belakang sana. Berapa harga? Dia kata 400 dirham. Dia kata jom pergi kedai tu balik. Jadi patah balik kedai. Sampai di kedai dia kata baju ni 200 dirham saja, bukan 400. Ni kedai ni saya punya. Sebab tu saya kenal baju ni. Jadi dia marah kat pembantu dia, kenapa yang kamu jual dengan harga 400, baju ni 200 saja? Kata pembantu dia tak apa lah. Dia kata dia pun suka, dia pun reda, dia dah angkat dia beli, dia dah bayar dah. Bukan masalah reda tak reda, masalah kamu tak takut kepada Allah kan? Menipu orang. Jadi badui ni, si Arab badui ni kata tak apa, saya dah beli dah. Tak boleh, dia kata 400 yang ni, dia ambil yang ni. Ni 400. Itulah dikatakan insan yang dididik dengan takwa kepada Allah, dia merasa turun dan takut dalam urusan perniagaan, dia tak berani tipu. Kita hari ini orang meniaga menipu, ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui.
banyak dia tipu tu. Barang tak elok dia kata elok, barang yang dah nak rosak dia jual juga. Kadang jual buah-buahan dia longgok-longgok, kita pun tengok cantik, hak dia susun atas cantik di bawah. Buah dah buruk, buah dah separuh boleh makan, separuh tak boleh makan. Nah, dia longgok-longgok cantik, kita pun beli. Ini penipuan berlaku. Ini pelanggaran yang kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu jugalah yang terkenal dalam sejarah kisah seorang anak yang menjual susu. Sampai satu hari susunya kurang, tak banyak. Kata ibunya, jika dah kamu jual susu ni hari ni, Khalifah Umar tak boleh beli. Sayyidina Umar, seorang pelanggan tetap, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak cukup. Apa kata ibunya, kita campur dengan air. Gitu. Lalu lah bila disebut kata campur dengan air, anak dia kata, wahai ibu, jika sekiranya khalifah tidak ketahui, bagaimana dengan Allah? Tu anak yang dididik dengan takwa kepada Allah. Terdiam ibu ni. Tuan-tuan, anak yang dibekalkan dengan tu penting kita, ketakwaan kepada Allah. Jadi dalam cerita ni kalau kita lihat, anak perempuan inilah makin hari makin besar menikah dengan anak kepada Sayyidina Umar sendiri. Kemudian dia lah melahirkan Umar Abdul Aziz yang menjadi khalifah yang terkenal. Tuh budak perempuan dia susu, orang yang mulia melahirkan anak Umar Abdul Aziz yang apa nama Lim Guan Eng kata, saya nak ikut pemerintahan Umar Abdul Aziz. Kita bekat marah dia. Nak marah buat apa? Benda itu bukan salah, patut kita malu. Yang kita merintah 50 tahun lebih tak pernah sebut haram, tak pernah sebut benda ni tu pun. Patah tak tu. Tiba-tiba Cina ni boleh sebut ni tu. Tak malu ya? Bukan salah. Allah bukakan pintu hati dia, nampak keindahan Islam, ketulusan Islam, keadilan Islam, maka dia sebut macam tu, tak salah. Dia boleh ambil contoh nak buat macam mana pemerintahan tu, tak jadi kesalahan. Patut kita ni malu, cermin diri kita orang Islam kan. Tuan lahir anak Umar Abdul Aziz daripada seorang penjual susu, tapi ketakwaan kepada Allah. Dan berlaku juga seketika Sayyidina Umar bersama dengan sahabat dalam perjalanan, berkhemah dia di satu kawasan. Tiba-tiba lalulah pengembala kambing dengan sekumpulan kambing dia melintasi khemah Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, wahai pengembala, jualkan seekor kambing itu pada saya. Kata pengembala, wahai tuan, saya ni pembantu, saya ni hak bos saya, bukan kambing saya. Umar nak uji pengembala ni, apa salahnya kalau kamu jual seekor, nanti tuan kamu tanya, beritahu kata serigala dah makan. Maka dia kata, wahai tuan, jikalah tuan saya tidak ketahui, tapi bagaimana dengan Allah? Menangis Sayyidina Umar. Terus dia ajak pergi jumpa, di mana tuan kamu? Pergi jumpa tuan ini, dibebaskan dia daripada menjadi hamba sahaya. Umar beli dia, tebus dia. Kalimah Allah itu yang membebaskan kamu, tak jadi hamba sahaya. Tengok tuan, bukan ada degree pun, bukan mengaji tinggi, pengembala kambing je. Kau ada siji apa? Tapi iman punya hebat, takwa kepada Allah yang cukup tinggi. Kita yang degree bergulung-gulung ni,
Dia sapu duit orang tak henti-henti. Orang amanah duit dia sapu, orang apa-apa kita sapu. Padahal gaji kita dah cukup besar dah pun, ambil hak orang lagi tak cukup-cukup lagi. Itu nak menunjuk kepada kita, ketakwaan kita kepada Allah cukup rendah, cukup teruk. Itu yang disebut dalam 40 peristiwa hadis di akhir zaman. Boleh buka dalam kitab tu. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman, rasuah menjadi satu budaya. Nabi takut dan bimbang, maka terjadi sungguh. Dalam kitab Minhajul Abidin pun disebut daripada hadis, Nabi kata akan sampai satu masa budaya rasuah menjadi satu budaya yang biasa. Inilah nama yang ada pada kita hari ini. Kuat tuan, dia bermula busuk daripada kepala sampai ke maka rasuah, tak rasa takut kepada Allah. Jadi kalau dia macam tu rupanya, rosaklah kalimah la ilaha illallah. Tu kita nak balik pada tajuk kita, rosaklah kalimah la ilaha illallah. Rasuah tu haram. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi, yang menerima rasuah masuk neraka, kata Nabi SAW. Adik kita tuan, jadi rosaklah kalimah itu. Jadi orang yang demikian ini adalah orang yang iman yang pinjam, bukan iman pemberian. Maka tidak dapat mencegah daripada dosa dan mendorong untuk tidak berbuat taat kepada Allah, sebab dia tidak memiliki segala yang dipinjam. Jadi mereka ni iman yang pinjam, yang pinjam-pinjaman, maka dia jadi macam tu. Sebab tu kita kena jujur, kena ikhlas. Ingat, takwa kepada Allah itulah yang menjadi manusia berasas bersendikan kepada la ilaha illallah. Baik, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la ilaha illallah itu ialah harga syurga. Di lain riwayat dikatakan juga pembuka syurga, miftahul jannah. Artinya sebagai anak kunci membuka syurga, dan tiap anak kunci harus bergigi, dan termasuk dari giginya iaitu lidah yang selalu berzikir dan bersih daripada dosa-dosa seperti mana riba, dan hati yang khusyuk, bersih dari rasa iri hati, dengki, hasad, khianat, dan perut juga harus cuci daripada haram dan syubhah. Sedangkan anggota badan yang lain-lain sibuk dengan ibadah dan bersih daripada maksiat. Ini kata seorang lagi sahabat Nabi, Anas bin Malik, yang banyak merawikan hadis. Dia kata Nabi sebut la ilaha illallah itu adalah harga syurga, dan ada yang lain disebut miftahul jannah, pembuka kepada syurga, anak kunci nak buka syurga. Masuk kita nak masuk ni kalimah la ilaha illallah. Itu dia cerita dalam kitab Muhimmah pada ilmu hadis. Apabila dicampakkan insan yang berdosa ke dalam neraka Allah, di saat dia terawang-awang nak jatuh ke dalam neraka tu, dia sebut la ilaha illallah, api neraka surut. Ada riwayat dalam kitab Muhimmah, api neraka yang sedang marak menyala tu dia surut bila dengar kalimah tu, disebut oleh api neraka yang mencampak masuk ke dalamnya. Terawang-awang sementara nak jatuh tu lah dia sempat lagi sebut la ilaha illallah, surut. Dan mereka itulah akan ditarik keluar dengan syafaat Nabi setelah mana dengan kalimah itu disebut yang menyelamatkan dia daripada neraka Allah. Setelah mana dibasuh, setelah mana diazab dia, maka ditarik balik, diletak dalam syurga Allah. Tetapi kata riwayat itu, dalam riwayat itu dalam kitab Muhimmah, bila naik balik dibasuh, dimandikan bersih, di dahi masih tertulis ahli nar, ada cop dekat dahi, bekas ahli neraka.
tak begitu. Aduh, kita kena beringatlah dalam kehidupan kita ni, peliharalah diri, sebab dia kata kalimah ni kunci syurga, dan ada gigi kan, anak kunci gigi. Jadi kuncinya, anak giginya adalah zikir kita, lisan kita, lidah yang sentiasa dibasahi dengan zikrullah. Jadi banyakkanlah zikir kepada Allah, itulah sebagai gigi anak kunci kita. Jadi lidah yang sentiasa basah berzikir, bersih daripada dosa seperti mana ribah. Ribah ni kita duk menyebut, duk mengata ke orang, duk mengadu gambar ke orang, begitu. Dan hati yang khusyuk, bersih daripada rasa iri hati, dengki, hasad, khianat. Ni orang Melayu penyakit PhD, bukan PhD Azhar, penyakit hasad dengki, cukup kuat. Dia kalau tengok orang senang, kawan tu meniaga maju sikit pun dia sakit hati, cari jalan macam mana nak limpuk meniaga orang. Dia nak dia seorang, dia tengok orang tu ada sikit sakit hati juga. Jadi semua ni penyakit ni cukup kuat dalam masyarakat kita. Kita bersihkan daripada penyakit tu, hasad, dengki, khianat dekat orang. Dan perut kita pun kena jaga juga, puncang kita daripada diisi yang haram dan syubhah. Makan minum tuan-tuan berhati-hati sikit lah, jangan main ikut sedap nak makan kan, tapi kita kena tengok. Kadang kita beli tuan-tuan, manusia ni berniaga di pasar, bukan saya nak tuduh, tapi kita tengok dalam keadaan dengan tak sembahyang, dengan tak tutup aurat, kita pergi beli makan minum daripada hasil air tangan orang yang beruntuk agama Allah. Macam mana iman kita tak kelabur? Enggak. Tuan sanggup ke makan daripada macam tu? Dengan tak sembahyang, dengan tak tutup aurat, menentang Allah Ta'ala. Ni lebih baik kita beli barang-barang yang mentah, balik isteri kita masak, air tangan daripada isteri kita yang lebih baik, lebih mulia, lebih afdal daripada makan daripada air tangan manusia yang tidak beribadat, yang menentang Allah. Itu kita kena jaga. Sebab tu iman kita jadi kelabur. Perut kita memanglah dia kata halal, jadi kita kena jaga. Yang syubhah ni yang kita meragui, halal haram, maka kalau begitu kita tinggalkan. Dalam hadis kata yang haram sudah pun jelas, yang halal sudah pun jelas. Cari yang halal, yakin yang halal, ambil yang tu, tinggal yang syubhah. Sedangkan anggota badan yang lain-lain sibuk dengan ibadah dan bersih daripada maksiat, baru jadi. Kalau kita dapat pelihara yang ni, barulah badan kita beribadat, baru dalam keadaan yang kita taharah, bersih diri kita daripada maksiat, dan kita beribadat pun merasakan satu daripada kenikmatan dan keselesaan. Inilah kita tuan-tuan, ingat apa yang disebut oleh Anas bin Malik itu daripada sabda Nabi. Jadi ia sebagai kunci syurga. Gigi anak kunci syurga ialah lisan kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kanda itu so kita sama insya-Allah. Abu Zar radhiyallahu anhu. So far